Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada 4KA, 4 kognitif, 4 progresif dan 4 kreatif. Okay, so minggu ni cikgu akan cover untuk kepekatan larutan aqueous pula. Kita nak belajar pasal kepekatan larutan aqueous. Okay? Kepekatan larutan, maksudnya benda ni benda yang ada cairan. Maksudnya kepekatan larutan aqueous. Okay, ni larutan kepekatan larutan ingat tau. Okay, apa benda tu kepekatan sebenarnya? Okay? Kepekatan ni dikata satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan. Okay, maksudnya dalam 1 dm padu larutan ada berapa banyak kuantiti zat terlarut. Okay, first of all, 1 dm padu adalah sama dengan 1000 cm padu. Okay, 1 dm padu maksudnya 1 liter. Samalah tu maksudnya. Dm padu ni maksudnya 1 liter. 1 liter 1000 cm padu. Macam itulah. Ataupun dia samalah juga 1 dm padu ni nilai dia. Okay, 1 dm padu ni nilai dia samalah dengan 1000 mililiter. Okay. Alright, so semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan. Dia boleh diukur dalam gram atau mol. Dua cara ukuran dia dalam gram atau mol. So, kepekatan larutan ni unit dia sama ada gram per dm padu atau mol per dm padu. Gram per dm padu kalau awak ukur dia melalui gram. Okay, kalau mol per dm padu kalau awak gunakan mol, bilangan mol. Mol kita dah belajar macam mana kan? Okay, so kalau korang nak faham, dia macam ni lah kepekatan, kurang pekat atau pekat. Dia macam ni contohnya, ni bika yang sama, A dengan B. Okay, so bika yang sama ni, dua-dua ni saya letak 1 dm lah, 1 dm padu. Ni pun 1 dm padu. Okay, so contohnya, ni kan kalau kita pergi dekat, kalau kita pergi kedai kan, okay, ada orang kata teh nipis satu, teh pekat satu, betul tak? Teh O pekat, teh O nipis. So kalau lah ni kalau kata ni teh O pekat. Yang ni teh O nipis. Okey contoh. So kalau teh O pekat maksudnya zarah terlarut ni, zarah teh ni banyak. Berapa banyak zarah teh ni? Ni kalau kita kira zarah lah, zarah teh ni banyak. Okey. So, kalau lah teh O nipis, maksudnya dia tak pekat, mungkin zarah dia banyak ni je. That's why colour dia pun berbeza. Yang ni colour dia pekat kehitaman sikit, gelap sikit. Yang ni cerah sikit. So, pekat ni kerana kuantiti dia dari segi gram ataupun bilangan mol teh tu. Okey. Contohnya kat sini bilangan zarah tu, bilangan mol tu, berapa banyak teh tu. Ada 10 mol. Ataupun 10 gram. Kat sini pula, kerana dia teh O nipis, mungkin dia 3 mol. Kalau ikut gram, mungkin 3 gram. Macam tu. Faham? So, dia based on kuantiti zat terlarut yang ada. Tengoklah apa benda tu. Selalunya kita akan, dalam kimia, we are talking about garam lah. Hukum saya sulfat lah. Apa benda selalunya lah. Okay. Dah saya ulang. Dia boleh diukur dengan dua cara. Dari ukuran gram ataupun mol. Tapi dia mesti per dm padu. Why per dm padu? Kita kira dia dalam 1 dm padu tu ada berapa banyak gram, ada berapa banyak mol zat terlarut. Okay, sambung. Alright, so ini kita kira sebagai kepekatan. So, macam mana nak kira kepekatan dalam gram per dm padu? Ada dua cara kan, gram per dm padu atau mol per dm padu kan. Kita tengok kepada kepekatan dalam gram per dm padu dulu. Senang je cara dia. Dah dia punya unit pun gram per dm padu. It means that jisim dalam unit gram bahagi dengan isi padu larutan dalam unit dm padu. Ingat jisim dalam gram, isi padu larutan pula dalam dm padu. Faham Ini dah cara dia. Okey. So kalaulah kepekatan tu dalam dalam bentuk mol, cara dia mol per dm padu, sama je lah. Awak kena tahu berapa bilangan mol yang zat terlarut bahagi dengan isi padu dalam dm padu. So, kepekatan dalam mol per dm padu, kita panggil dia kemolaran. Okay, kemolaran. This is what we call kemolaran. Okay, so kemolaran ni kita bagi sebagai M besar. So, kalau awak nampak M besar ni, ini maksudnya kepekatan dalam unit mol per dm padu. Maksudnya kalau saya katakan, kepekatan ni 0.5 molar. Kalau saya buat macam ni kan, 0.5 molar. Awak tahulah dia ni bermaksud 0.5 mol per dm padu. Itu maksudnya. Okay? Alright. So, kita teruskan lagi. Okay. Now, kita tengok kepada contoh terus. Kita tengok kepada contoh.
Dia kata hitungkan kepekatan dalam unit gram per dm padu bagi setiap larutan terhasil. Okey, yang A dia kata 40 gram per pejal kuprum 214 CuSO4. Cantik kali dia warna biru Dilarutkan dalam air yang menghasilkan 20 dm padu larutan. So apa yang susahnya kan? Dia punya berapa per pejal tu punya berat jisim dia? 40 gram. Bahagilah dengan 20 dm padu. Okey, papa bila kira dia akan dapat 2 gram per dm padu. Faham? So, gram per dm padu. Okey, tengok pula soalan nombor 2. 18 gram per pejal natrium hidroksida ni maksudnya dalam bentuk pepejal kau masukkan dalam air kan. Dilarutkan dalam air yang menghasilkan 750 cm padu larutan. So, sekarang ni isi padu dia anak-anak 750 cm padu. Sekarang ni dia macam nak mengelirukan awak. Awak ingat kepekatan dia per dia semua dm padu. So, cm padu ni awak kena tukarkan kepada dm padu dulu. So, 750 cm padu nak pergi kepada dm padu. Of course lah kita kena bahagi dengan 1000. Betul tak? Cm padu nak jadi dm padu bahagi dengan 1000. Cm padu nak jadi liter. Kena bahagi 1000 lah. So, 1, 2, 3. Betul tak? So, jawapan dia ialah 0.75 dm padu. Mesti tukar dalam bentuk dm padu dulu. Ingat, dm padu tu macam liter Okey, so kita dah dapat dah dalam dm padu. So, kita teruskan pengiraan kita. So, dia punya formula ialah gram bahagi dm padu. Betul tak? Okey, so gram dia berapa? 18 gram bahagi dengan 0.75 dm padu. So, apakah jawapan dia? 24 gram per dm padu. Ini cara dia ni. Soalan ni straightforward, tak ada masalah. Straightforward, tak ada masalah. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Kita besarkan sikit Okey, tengok soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua ni dia kata apa? Hitungkan kemolaran. Okey. So, when it comes to kemolaran, bila dia cakap kemolaran, awak dah kepala otak dah faham. Oh, kalau kemolaran ni maksudnya kepekatan dalam mol per dm padu. Faham? Maksudnya M besar lah. Bagi setiap larutan yang disediakan. Dia kata 10 mol pepejal zinc klorida ZnCl2 dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 5 dm padu larutan. So, mol 10, isi padu dah 5 dm. Tak payah nak tukar apa-apa. So, ni straightforward. Okay. So, kemolaran ialah mol per dm padu. So, mol dia berapa? 10 mol. Okay. Lepas tu, 10 mol. Lepas tu, dia punya dm padu berapa? 5 dm padu. So, this one is straightforward. So, what is the answer? The answer is 2 mol per dm padu. Faham Ini straightforward. Tak ada masalah apa. Okay. Now, we go for the second question. Dia kata 0.5 mol pepejal kalsium klorida, 0.1 mol, dilarutkan di dalam 500 cm padu air sudah. cm padu. So, kat sini ada sikit benda lain kena buat dulu. So, 500 cm padu, berapa dm padu? Allah, senang je lah. Bahagi je lah 1000. 1, 2, 3. Gerakkan 3 titik. Dia jadinya 0.5 dm padu. So, jalan kerja dia macam biasa. Kalau soalan B ni, cara dia ialah mol per dm padu kan. Formula dia kan. So, mol dia berapa? 0.1 mol. Okey. Dia punya dm padu. Okey, sekarang kita dah tukar jadi 0.5 dm padu. So, bila kita kira-kira jawapan dia 0.2 mol per dm padu. Okay. So, it's quite straightforward lah. This question is quite straightforward Okay, now, we go for this question. Okay, apakah kepekatan unit gram dan kemolaran? Okay, so now, this one, awak kena ada sedikit formula yang perlu awak ingat lah. Okay, awak jangan ambil yang ni. Yang ni tak payah ambil lah. Cikgu dah bagi yang cikgu dah cancel ni. Cikgu, benda ni sama je. Tapi cikgu tak nak awak keliru. Awak tengok cara cikgu punya formula lah. Okay, cuba awak tengok formula cikgu ni. Okay, awak nak tahu tak? Kepekatan dalam mol per dm, awak boleh tukar kepada gram per dm padu. Dua ni ada kaitan. Awak boleh tukarkan mol per dm padu kepada gram per dm padu. Tapi ada cara dia. Okay, awak hafal formula ni Mol per dm padu belah kiri. Yang cikgu letak ni. Mol per dm padu belah kiri. Gram per dm padu belah kanan. Okay, kalau mol nak tukar ke gram per dm padu, kepekatan dan gram, ke kanan, kena darab. Selalunya ke kanan darab kan, that's why cikgu tukar So, ke kanan darab dengan jisim molar. What is jisim molar?
GC molar tu JAR lah yang awak ambil nombor nuklear tu. GC molar. Apa ni macam macam karbon 12, oksigen 16 yang korang dah hafal. Itu GC molar, jangan lupa pula kan. Okay. So mol per dm padu nak tukar gram per dm padu kena darab GC molar. Gram dm padu nak tukar kepada mol, pergi ke kiri pula kena bahagi. That's why cikgu susun macam ni sebab ke kanan darab, ke kiri bahagi. Bahagi apa? Benda yang sama iaitu GC molar. Okay? Faham Mol belah kat kiri, gram per dm padu belah kanan, ke kanan darab, ke kiri bahagi. Depends on the soalan. So now we go see the question. Okay. Now the question asks you, apakah kepekatan dalam unit gram per dm padu? Oh, dia tanya aku unit gram per dm padu. Okay. Bagi asid nitrit HNO3 yang berkemolaran. Berkemolaran 0.5 mol per dm padu. So 0.5 mol per dm padu ni adalah dalam bentuk mol. Kepekatan dalam bentuk mol kan. So sekarang ni dia nak tanya aku dalam gram per dm padu. Dia bagi aku dalam mol per dm padu. So ingat lagi tak formula tadi? Belah kiri mol per dm padu, belah kanan gram per dm padu, pergi kanan darab GC molar, pergi kiri bahagi GC molar. So sekarang ni dia nak ni dalam gram per dm padu. Yang dia bagi ini. So aku kena buat apa? 0.5 ni aku kena dah darab sebab aku kena pergi belah kanan kan. Okay, so darab dengan GC molar acid nitrate. So, GC molar acid nitrate kena tahu. If you still remember macam mana nak cari kan. Okay, so nanti dulu kita buat formula dulu kan. So, formula kepekatan. Okay, kepekatan ni macam mana nak cari dalam gram per dm padu. Okay, caranya ialah kemolaran darab dengan GC molar. Betul tak? So, kemolaran ni berapa? Dia dah bagi 0.5 mol per dm padu. Betul? Okay. Darab dengan GC molar. GC molar ni, okay. GC molar awak tengok HNO3. HNO3 maksudnya H seketul, N seketul, O3 ketul. So, H berapa nilai? 1. Nitrogen berapa GC atom relatif nitrogen? 14. Okay. Oksigen ada berapa ketul? 3 ketul. Darabkan dengan berapa? 16. Okay. So, GC molar, dia punya unit, kita dah belajar ya. So, dia punya unit ialah gram per mol. So, gram per mol. Faham? Gram per mol. So, bila kita kira-kira, dia akan jadi 0.5 mol per dm padu. Darabkan dengan 63 gram per mol. Okay? So, dari segi matematik ni, jadi awak darab macam biasalah. Kan? Okay. Yang ni awak darab macam biasa dah guna kalkulator 0.5 darab 63. Okay, awak akan dapat 31.5. Betul tak? Nombor dulu. So, now awak tengok macam mana cikgu batalkan Yang kita boleh batalkan ni matematik darjah 3. Darjah 2. Yang ni dengan yang ni kita boleh batalkan. Betul tak? Mol dengan mol. Atas bawah. So, apa hasil yang tinggal? Gram per dm padu. Ataupun kita boleh tulis 31.5 gram per dm padu negatif 3 lah. Cara ni cara penulisan lah. Inilah jawapan dia. So, nampak tak? Kita dapat jawapan dalam unit gram per dm padu. That's why kita dapat gram per dm padu. Okay? Alright. Tak apa. Tengok. Ulang balik kalau tak erti. Ulang balik apa yang cikgu cakap. Baru faham. Okay, now. Kita tengok pula soalan ni. Okay? Ingat formula ni belah kiri mol per dm padu, belah kanan gram per dm padu, ke kanan darab, ke kiri bahagi. Depends on the soalan. Okay. Now, we see this question. Dia kata apa? Tukarkan kepekatan larutan lithium hydroksida LiOH 30.6 gram padu kepada kemolaran mol per dm padu. So, sekarang ni dia bagi aku gram per dm padu. Yang dia nak dalam mol per dm padu. So, ingat semula. Oh, okay, ni mol per dm padu. Apa ini gram per dm padu. Pergi kanan, darab, dm. Pergi kiri, bahagi. So, bagi dm. Okay, so now, sekarang ni masalah kita ialah dia bagi gram dia nak dalam bentuk mol. So, ke kiri. Betul tak? Ke kiri. So, ke kiri kena bahagi dengan GC molar. So, macam mana nak cari kemolaran dia? So, kemolaran dia adalah sama dengan kepekatan bahagi dengan GC molar. So, kepekatan yang dia bagi ke awak macam mana? 3.6 gram per dm padu. Okay. Bahagi dengan apa? GC molar kan? So, GC molar berapa nak?
Li berapa Li? Li dah bagi kat sini. Nampak ni dah bagi. So awak boleh guna kat sini. So Li 7, O seketul 16, H seketul 1 gram per mol. Betul tak? Ni gram per mol lah. Ni mol lah. Okay, now. Bila kita kira, okay, so 3.6 gram per dm padu bahagikan dengan ni. Ni berapa dia punya jumlah? So 16, 17 dengan 7, 24 kan? So 24 gram per mol. Okay. So anak-anak, yang ni 3.6 gram per dm padu kita kena tukar kepada darab, betul tak? Darab ke mol per 24 gram. Betul tak? Mol naik atas, 24 gram turun bawah. Kan? Fahamkan? So, 36 dengan 24 ni awak bahagi bilangan biasa. 36 bagi 24. Cikgu nak buat macam ni, kenapa tahu? Cikgu nak tunjukkan kita akan membatalkan something untuk mendapat jawapan. So, gram ni akan batal dengan gram ni. So, bila awak bahagikan, dia akan dapat 0.15 mol per dm padu. Okay. So, awak nampak tak? Yang tinggal ialah mol per dm padu. That's why ini jawapan awak. Okay. Faham Alright, good. Tak apa. Cuba ulang lagi tengok. Okay. Alright, so itu adalah cara macam mana kaitan kepekatan dalam gram per dm padu dengan kemolaran dalam mol per dm padu. So, it's very simple. Jangan pening-pening kepala awak. Okay, now. Sekarang ni, kita nak belajar satu lagi formula. Okay, satu lagi formula tentang bilangan mol. Tetapi formula ini anak-anak hanya boleh digunakan kalau benda tu ada larutan. Okay. Ini berkaitan dengan larutan saja. Benda yang ada isi padu, air, cair. Betul lah. Okay. So, anak-anak, awak tengok kat sini formula baru yang kita akan belajar. Bukalah pula kan color. Okay. N sama dengan MV. Ingat formula ini. N sama dengan MV. Okay. Alright. Sekejap ya. Okay. What is N? N ialah bilangan mol. Okay. Apakah M? M ialah kemolaran. Bila kemolaran, awak tahu dia adalah dalam mol per dm padu. Apakah V? V adalah isi padu. Cikgu nak awak ingat N sama dengan MV. Sebab isi padu, V mesti dalam dm padu. Faham N adalah bilangan mol. M ialah kemolaran dalam unit mol per dm padu. V ialah isi padu. Isi padu mesti dalam unit dm padu. Kalau dia bagi dm padu, kena tukar terus kepada dm padu. Saya suka awak hafal yang ini. Mesti hafal yang ini. N sama dengan MV. Faham? N sama dengan MV. So, N ni apa? Bilangan mol dalam larutan. Ini larutan. Ingat, mesti berkaitan dengan larutan. Sebab apa? Kerana berkaitan dengan isi padu. Because we are talking about larutan right now. Okay? Okay. Now, we go for the question. Cikgu, kenapa yang ni ada per 1000? Cikgu tak nak ajar. Sebab kat sini, dia guna CM padu. Biasa kena bahagi 1000. Tapi saya tak suka guna nombor yang besar-besar. Saya awal-awal dah ajar awak N sama dengan MV sahaja. Sebab V kat sini dah tukar kepada dm padu. Faham kan? Okay. Now, we go for contoh 10. Cikgu besarkan sikit. Okay, contoh 10 ni Dia kata, kita tukar color sekejap. Okay. Alright, dia kata hitung bilangan mol. Okay, hitung bilangan mol. Okay, dia tak tanya aku bilangan mol. Kalium hidroksida yang terkandung dalam 2.0 dm padu larutan kalium hidroksida KOH 0.5 mol per dm padu. Okay. 2.0 dm padu ini adalah isi padu. So, ini adalah V. That's why bila dapat soalan, cikgu terus namakan ni V ke, ni M ke, ni apa. Okay, sebab dm padu ni adalah isi padu. So, isi padu diberi sebagai V. Okay, 0.5 mol per dm padu. Ni apa? Oh, ini adalah M besar. Betul tak? Okay, so, macam mana nak kira dia punya bilangan mol? Oh, cikgu cakap tadi N sama dengan MV. Okay. M dah dapat, M besar berapa? Oh, 0.5 mol per dm padu. Okey, V dia berapa? 2.0 dm padu. Betul tak? Okey, so kejap cikgu akan tulis dengan cara ini supaya awak nampak kenapa hasil dia ialah mol. So, awak tengok mol per dm padu kan?
cara cikgu tulis ni sama je lah. Mol per DM padu dengan mol DM padu negatif 3 kan. So, bila awak kira-kira nombor macam biasa darab je dua tu. So, awak akan dapat 1.0. Okay. Awak tengok DM sini kita batal dengan DM yang kat sini. So, yang tinggal ialah mol. That's why jawapan dia adalah mol. Kadang-kadang kita tak tahu formula, tapi kerana unit kita dapat tahu apakah formula yang kita kena gunakan. Faham Okay, so next soalan. Okay, next soalan. Cikgu besarkan sikit. Sebuah bika mengandungi 200 cm padu selama 2 nitrat. Okay, 200 cm padu. 200 cm padu ni ialah V. Betul? Sebab ni isi padu. Okay, 0.2 mol DM padu. Maksudnya dia punya isi padu 200 cm padu. Dia punya kepekatan 0.2 mol kemolaran dia. So, ini adalah M besar. Betul tak? So, dia kata berapa bilangan mol pelambung 2 nitrat tu dalam bika tu? Okay. So, as usual kita akan gunakan N sama dengan MV sebab ini maklumat yang ada. Tapi V ni you have to change it to DM padu dulu. Okay. So, 200 cm padu adalah sama dengan 0.2 DM padu. Kenapa? Bahagi dengan 1000. 1, 2, 3. Okay. So, now dah dapat. Boleh kita bawa masuk kat dalam formula ni. Sebab formula ni hanyalah mesti gunakan isi padu dia DM padu. So, kemolaran ni berapa? 0.2 mol per DM padu. Darabkan dengan V. V berapa tadi? Kita dah buka 0.2 DM padu. So, So, 0.2 darab 0.2 ialah 0.04. Yang tinggal adalah mol sahaja. Faham Okay. Okay, tak apa. Cuba ulang. Kalau tak faham, ulang balik apa yang cikgu cakap. Tak faham juga, mesti sila. Alright, now. Okay. Tengok nombor 6. Nombor 6 ni macam a bit tricky lah. Kan? A bit lah. Tricky sangat pun. Okay. Dia kata nombor 6 we discuss question number 6 ya. Ini pula lah. Okay. Soalan nombor 6 kita minta soalan nombor 6. Dia kata diberikan kemolaran 250 cm padu larutan barium hidroksida BaOH2 ialah 0.1 mol per DM padu. So, you know ini adalah M besar. Okay. Yang ni pula adalah V. Betul tak? V. Okay. Berapa bilangan mol ion hidroksida OH- dalam larutan itu? Dia tanya bukannya bilangan mol barium hidroksida. Dia tanya bilangan mol ion hidroksida dalam barium hidroksida. Okay. First thing first. Awak tahu barium hidroksida BaOH2. Betul tak? Apabila dia mengion anak-anak, tukar jadi ion, dia sebenarnya adalah gabungan ion barium dan juga 2 ketul ion hidroksida. Betul tak? Kan? So, maksudnya kalau daripada yang ni ialah ikatan ion kan, kita dah belajar. So, BaOH2 maksudnya seketul Ba, 2 ketul OH. So, maksudnya seketul Ba, 2 ketul OH. So, maksudnya bilangan mol untuk ion barium hidroksida, bila dia mengion, dia akan hasilkan 2 mol ion hidroksida. 1 ion barium, 1 ion hidroksida. 2 ion hidroksida. So, first thing first, you kena cari bilangan mol untuk keseluruhan dulu. Okay, cari bilangan mol untuk barium hidroksida secara keseluruhan dulu. Okay. Cikgu tulis ni keseluruhan dulu. Macam orang kampung aku tulis ni. Kalau tak faham, aku tahu cakap dulu. Okay, so macam mana nak cari? Macam biasa. Formula dia, okay, I change the colour. Change the colour so that you can see the difference. Okay, so macam biasa. Nak cari bilangan mol, M sama dengan MV. So, sekarang, M dah dapat dah? Yes, M dah bagi. V dah dapat dah? Yes, dah bagi. Tetapi V ni you have to change to DM padu dulu. So, 205 cm padu jadi 0.25 DM padu. Okey, baru boleh masuk kat dalam formula ni. So, M dia 0.1. So, 0.1 mol mol per DM padu darab dengan dia punya volume 0.25 DM padu. So, macam biasa, yang ni boleh batal, yang ni boleh batal. So, 0.1 darab 0.25. Dia akan jadi berapa? Tak silap saya, okey, dia akan jadi, sambung 0.025 mol. So, untuk barium hidroksida, secara keseluruhannya ialah barium 0.02 mol. Tapi, since dia tanya,
ion hidroksida, so bila dia mencerai macam ni, dia akan hasilkan 2 mol. So maksudnya awak kena bilangan mol ion OH minus, cara dia ialah 2 darab 0.025. So 2 darab 2.0025 mol, jawapan dia ialah 0.05 mol. Faham? Inilah ion hidroksida. Let's say saya tanya, berapakah bilangan mol ion barium? So, kita tahu penceraian dia menghasilkan 1 mol je ion barium. So, 1 darab 0.025. So, ion barium pula bilangan mol. Ion barium pula, kalau ditanya ion barium saja, 1 je lah sebab ada 1 je bila penceraian ni kan, 0.025 mol. So, jawapan dia kalau ion barium adalah 0.025 mol. Faham ke tidak? Okay. So, itulah cara dia. Okay. Yang ni je lah tricky. Daripada soalan 1 sampai soalan nombor 5, I think simple je. Okay. Alright. So, itu saja yang cikgu nak terangkan untuk hari ni. Alright. So, kerja korang apa? Cikgu nak korang buat kerja banyak sikit lah. Tapi bukan hari ni. Hari ni, I give you time lah untuk tengok benda tu. Nanti cikgu dengar arahan cikgu Okay. So, untuk hari ni dengar video ni dulu, fahamkan, and then buat aktiviti 6.6 1 sampai 6. 6 tu buat semula, okay, and then ujikan diri juga semua. Tak apa, it's not that for one day work tau, bukan for one day punya kerja. Awak boleh take your time one week. Tengoklah macam mana nanti cikgu akan terangkan semula. Okay, itu saja daripada cikgu untuk kali ni. Kalau dah cuba baca tak faham-faham juga, bolehlah message cikgu tanya. Tak ada masalah, cikgu boleh jawab. Bila cikgu nak jawab tu suka hati akulah, tapi cikgu akan cuba jawab. Tapi jangan segan-segan nak tanya. Kalau nak tanya soalan, cikgu tak masalah. Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.